Baik tuan-tuan, kita kembali ke kitab kita. Dan pada malam ini dengan tajuk Minhajul Hukmil Islami. Manhaj hukum Islam, pemerintahan Islam, asasnya ada'ul amanati wal huquqi ila ahliha, ada'ul amanati wal huquqi ila ahliha wal hukmu bil adli wa ita'atullahi war rasul wa ulatil umur. Ada'ul amanati wal huquqi ila ahliha wal hukmu bil adli wa ita'atullahi war rasuli wa ulatil umur. Itu tajuknya. Apa dia? Menunaikan amanah kepada ahlinya serta hak-hak amanah itu. Dan menjatuhkan hukum dengan adil dan taat pada Allah dan Rasul, juga kepada para pemimpin, para hukam. Ada yang mentafsirkan para ulama yang beramal dengan Al-Quran dan hadis. Kedua-duanya betul. Ulatul amr, ya. Mungkin sempat, mungkin tak sempat kita habiskan tajuk ni. Mungkin satu ayat saja kot pada malam ini. Tajuknya memang agak besar sedikit. Tak apalah. Kita akan baca, sama-sama bincangkan mana yang sempat, insya-Allah. Sebelum itu kita baca ayat 58, 59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idha hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Inna Allah ni'ma ya'izukum bih. Inna Allah kana sami'an basira. Kita baca satu ayat dulu. Dalam tajuk ini ada dua ayat. Kemungkinan sempat atau kemungkinan tidak sempat, tengoklah nanti, insya-Allah. Kita ambil sikit hukum tajwid, yang mana hukum tajwid ini perlu kita amalkan waktu membaca Al-Quranul Karim, kerana Al-Quran itu ada hak-haknya yang perlu kita tunaikan. Apa dia? Yang pertama, dibaca dengan betul, ya. Dibaca dengan tartil, dia panggil. Memberikan hak-haknya. Hak pada huruf, menyebutnya seperti orang Arab menyebut. Betul, makharijul huruf, tempat keluar hurufnya. Hak pada panjang pendeknya, dengung tidak dengung, ya. Ada seseorang yang terkenal juga di negara jiran membaca Al-Quran yang panjang pendek tak betul, tapi ramai yang mengikut, yang mendengar kuliahnya. Bukan daripada lulusan agama. Walahum azabun alim tu dibaca walahum azabun alim. Walahum tu la tu tidak, walahum tu bagi, dan bagi mereka. Walahum, dan tidaklah mereka itu. Dia jadi lari makna dia, walaupun dengan hanya sekadar memanjangkan la itu.
Sebab itu panjang pendek dalam Al-Quran ini sangatlah penting. Ditekankan kalau dalam pengajian Iqra sampai muka surat 14, Iqra 2 baru masuk panjang. Baru masuk panjang. Yang sebelum-sebelum itu ditekankan yang pendek ini. Lama, maksudnya lama. Satu buku dan masuk buku yang kedua barulah dia perkenalkan yang panjang. Kalau tidak dia disebut pendek, pendek kepada yang mengajar Iqra di rumah. Jangan ajar ataupun jangan biarkan anak-anak kita itu dia leweh seperti lewehnya budak tadika dan budak kata tahun 1, darjah 1 atau darjah 2. Dia suka melagukan, ya. Dia kena dia baca abata saja susahlah. Hampir setiap huruf nanti kita kena betulkan. Dia akan membaca memanjangkan yang pendek, ya. Kita kena ajar abata sa bantan sanja ha dan zaraza sa sha sa sha sa ba ta za agha fa qa kalamana wa haya. Jangan biarkan dia abata. Kerana memanjangkan yang pendek artinya menambah huruf. Memendekkan yang panjang artinya mengurangkan huruf. Ini dipanggil lahnun jali. Kesalahan besar dalam bacaan Al-Quran kerana boleh mengalih makna. Ya. Qala seorang lelaki berkata, telah berkata. Qala, dua orang lelaki telah berkata. Hanya panjangkan la itu saja pun sudah menjadi dua orang. Jadi sangat ditekankan tentang panjang pendek ini. Baik. Inna Allah ya'murukum. Inna nun yang bersabdu, bersyaddah, bertasydid. Wajibul gunnah, ya. Sebelumnya tidak didahului oleh nun yang lain, nun mati, tanwin. Dia tiba-tiba je, bukan tiba-tiba, begitu ada nun itu. Seperti inna tu, baca inna Allah lafzul jalalah. Di tengah-tengahnya itu panjang dua harakat, mat zati, mat tabi'i, mat asli pun ada orang boleh sebut, tapi biasa kita sebut pada lafzul jalalah, lafaz Allah atau alif lam lam ha itu dipanggil lafzul jalalah, lafaz kemuliaan. Panjang, ya, walaupun di dalam mushaf resam Uthmani ni yang kita gunakan ini Al-Quranul Karim dia tulis. Ini resam Uthmani. Mushaf resam Uthmani. Yang kita ngaji, yang kita belajar waktu kecil-kecil dulu, tulisannya tebal tu. Biasa ada cetakan Pakistan. Itu resam hijai. Resam imla'i. Resam imla'i. Maka dia tulis lafzul jalalah tu dengan alif mada. Atas sabdu tu dia cap garis alif pendek. Itu dipanggil alif mada, alif maddah. Yang pendek tu, tanya alif panjang. Maka mudah kita baca. Yang sini kita kena ingatlah kaedahnya. Baik. Itu lafzul jalalah, alif lam lam ha, panjang, ya. Di tengahnya tu Allah. Kalau kita berhenti. Allahu Akbar. Innallaha panjang. Ya'murukum mim mati bertemu dengan hamzah. Hamzah ni walaupun tidak ditulis dalam huruf hijaiyah itu dia ada, ya. Dan dia biasanya kalau baris atas, memang kalau baris atas dia duduk atas alif. Alif tidak pernah berbaris, tuan-tuan dan puan. Alif tidak pernah berbaris. Alif ialah tanda maddah, tanda panjang. Yang berbaris ialah hamzah. Tuan-tuan dan puan. Sama ada dia baris di atas. Kalau hamzah yang duduk bawah, dia baris bawah. Baris atas juga, kalau duduk di atas, baris depan. Ya. Maka mim mati bertemu dengan hamzah. Di sini hamzah qata.
Apa hukumnya? Izhar syafawi. Jelaskan bacaan dia. Jangan ada dengung. Izhar tu maksudnya jelas. Syafawi itu nisbah kepada syafatun. Syafatun itu bibir. Ya itu ya nisbah. Ya nisbah. Maka disebut syafawiyun, nisbah kepada bibir. Kerana mim itu makhrajnya bibir. Keluar daripada bibir. Am, im, um. Am, im, um. Kalau kita nak kenal, nak tahu di mana keluar satu-satu huruf itu, kita matikan huruf tersebut dan kita bubuh satu huruf yang berbaris. Sama ada berbaris di atas, baris di bawah ataupun baris di depan. Am, im, um. Bam, bim, bum. Kam, kim, kum. Jadi kita tahu di mana huruf itu keluar. Dia panggil makhrajul huruf. Ataupun dalam bentuk jamaknya makharijul huruf. Nun mati bertemu dengan ta, ikhfa hakiki. Ikhfa hakiki. Antu. Disorokkan. Ikhfa itu sorok, sembunyi sebenarnya. Hakiki itu nak membezakan dia dengan ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi bawah mim mati. Ikhfa hakiki bawah nun mati ataupun nun sakinah dan tanwin. Tanwin tu baris dua. Baik. Begitu tentang cukup rasanya. Kerana kita akan ulang-ulang tajwid ini. Dengan pengulangan itu kita akan ingat. Al-Quran jangan tinggal. Kalau kita tinggal, terutamanya siapa yang tamat, pandai membaca Al-Quran, menggunakan sistem moden sekarang ini, dia boleh lupa kalau tidak lama dibaca. Kalau lama tidak dibaca. Jadi pastikan anak-anak kita tu tuan-tuan yang sudah tamat, bukan melalui sistem kita, sistem mengeja, sistem Baghdadi, maka pastikan mereka itu membaca Al-Quran. Kalau boleh setiap hari, supaya kita takut ditinggal beberapa tahun, dia akan lupa. Kerana sistem yang ada sekarang ni, dia menggunakan ataupun dia hanya memperkenalkan bunyi. Ada beratus-ratus jenis bunyi di dalam Al-Quran ini, dalam bahasa Arab, juga dalam Iqra' contohnya, dalam buku Iqra' tu. Maka kalau dia tak jumpa lama, dia tak kenal. Berbanding kita dulu, kita mengaji sistem mengeja, sama ada mengeja Arab ataupun mengeja Melayu. Jadi seolah-olahnya kita diberi kunci untuk membuka pintu-pintu yang banyak. Jadi apapun pintu yang kita jumpa, kita ada kuncinya. Sekarang tak ada. Setengah-setengahnya tu tak kenal jim dengan ja. Tu kau bukan tak kenal, dia keliru. Jim dengan ja tu kau sama. Jim itu disebut ja. Okey. Jadi kena pastikan tu. Dulu tak apalah. Kita ngeja Arab. Bakasrah sukun bismin kasran lan syana fatha alim madamillah kasrar rasyana fatha sukun irra min fatha alim madaman kasrar rasyana fatha nirra kasra ya sukun hi ataupun hakasra yas ya maddahi min kasrami bismillahirrahmanirrahim ataupun ngeja Melayu. Contoh ngeja Melayu. Nah. Alif ba Ba, dulu kita sebut umpama ba. Basim bawah bis, milam sabdu bawah mil, dan fatala, ara sadu bawah hir, rah adatara, min fatama, nura sadu bawah nir, ra datara, ay bawahi, min bawami. Jumpalah kok mana pun. Kita ada kuncinya. Tetapi sekarang tidak dibekalkan kunci itu. Pintunya banyak. Masuk pintu ialah bunyi. Bunyi. Banyak. Bila bunyi banyak, lama tak jumpa, kemungkinan lupa. Al-Quran ni sangat mudah dipelajari kerana dia mukjizat. Tapi kalau kita biarkan, dia akan lari daripada tuannya. Sama ada cara membaca ataupun hafazan. Kalau ditinggalkan, siapa-siapa yang hafal Quran semolek-molek, sekurang-kurangnya 4 hari sekali tamat. Hak hafal. Sekurang-kurang. Kalau 4 kali sebulan, boleh tahan lagi. 4 kali setahun ya. Tu. Baik tuan-tuan.
Tu hak-hak Al-Quran yang perlu kita tunaikan. Antaranya. Baik, kita kembali ke tajuk kita, tuan-tuan dan puan-puan. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah SWT memerintahkan kamu semua supaya menunaikan amanah kepada ahlinya. Amanat ni dia kata apa? Jamak pada amanah. Amanatun, satu amanah. Amanatani, dua amanah. Amanat, tiga amanah. Dan ke atas itu dipanggil jamak. Jamak ada tiga. Ini adalah jamak muzakkar salim. Maksudnya amanah, amanah. Ya. Bahasa Melayu mudah. Amanah satu, singular. Pluralnya tambahkan satu lagi, amanah, amanah. Dua ke atas sudah jamak. Tapi bahasa Arab tidak, tuan-tuan dan puan. Bahasa Arab amanah mufrad. Kalau dua masih belum jamak, dipanggil musanna, amanatani, dua amanah. Tiga ke atas barulah jamak plural, amanat. Itu dia. Jadi amanat di sini ialah amanah, amanah. Apa dia amanah? Wahya ma yu'tamanu syakhsu alaih. Yang diamanahkan kepada manusia, seseorang, ya, yang dititipkan kepadanya. Sama ada apa? Wadiah ni barang amanah. Dia suruh pegang barang ke, suruh pegang duit ke, contoh. Atau juga termasuk amanah segala yang bersangkut paut dengan Allah Subhanahu Wa Taala, terdiri daripada perintah-perintah dia. Sembahyang adalah amanah, puasa adalah amanah, zakat adalah amanah, wudu adalah amanah. Ya. Juga yang diberi kepada kita, nikmat-nikmat yang ada adalah amanah. Keluarga adalah amanah. Isteri adalah amanah. Anak-anak adalah amanah. Hak ni tuan-tuan dan puan-puan wajib kita tunaikan. Tunaikan amanah. Hak-hak yang ada pada mereka ke atas kita. Dikata pada urfun nas, ya kullun ma akhastahu biizni sahibihi. Apa yang kita ambil dengan izin tuan dia. Maksudnya bukan kita rampas, bukan kita curi. Dia serah pada kita. Tu amanah. Baik. Amanah pada terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, amanah terhadap orang-orang lain, amanah terhadap diri sendiri. Sama ada yang berbentuk duniawi atau yang berbentuk ukhrawi, hukum hakam, perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Dan orang yang memegang amanah itu kalau dalam bahasa Arab dia panggil hafiz, penjaga amanah. Amin, orang yang jujur, orang yang beramanah. Wafi, orang yang setia menunaikan amanah, contoh. Orang yang tidak menunaikan amanah dia panggil khain. Khain apa dia? Pengkhianat. Pengkhianat. Hatta rahsia, tuan-tuan dan puan. Orang bagi rahsia pada kita. Belum tak payah dalam berbentuk material, bentuk yang kita boleh pegang, sentuh, angkat, bawa, serah dan sebagainya. Dalam bentuk maknawi. Rahsia, contoh. Rahsia pun amanah. Ya? Orang Arab kata as-sirru amanatun wa ifsya'uhu khiyanatun. Rahsia itu amanah. Dan menyebarkannya khianat. Khianat, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan ada rahsia, jangan beritahu. Jangan beritahu orang lain.
Nanti pada awak saya beritahu ni. Sebab awak sahabat baik. Dia pun ada sahabat baik juga. Dia bisikkan juga atas nama sahabat baik, lama-lama jadi rahsia umum. Ya? Ada tak tuan-tuan? Tuan-tuan simpan rahsia. Walaupun dengan isteri sendiri. Saya ada. Rahsia orang lain, contoh. Yang datang mengadu, yang datang bercerita tentang masalah. Saya tak cerita pada isteri saya. Dengan sesiapa pun. Ya? Yang lain-lain tak ada rahsia. Nombor PIN dia guna hari-hari. Nombor ini PIN handset ni pun dia boleh buka. Anak-anak saya semua tahu. Tak ada. Itu tak ada rahsia tu. Itu tak ada, bukan ada rahsia-rahsia. Saya sebut ni tu takut nanti tuan-tuan salah faham pula. Terus yang itu. Tapi bila ada orang bercerita, ini rahsia deh. Kalau dia tak sebut pun dia memandang. Kiri, kanan, tengok tak ada orang baru dia beritahu. Fahamlah itu rahsia. Jangan beritahu orang. Contoh, itu yang paling simple, yang paling ringkas, yang paling kita panggil yang paling mudah sangatlah. Nak cerita tentang amanah ni beratnya. Yang begitu pun kita kena jaga. Apatah lagi kalau amanah-amanah yang lebih besar. Keluarga, anak-anak, diri sendiri adalah amanah. Dan menjaga amanah hak Allah SWT ya. Mentaati segala arahannya, perintahnya. Wajtinabu nawahihi, dan menjauhi segala larangannya. Wasta'malu masyairihi wa a'dha'ihi fima yuqarribuhu min rabbih. Kita gunakan semua yang diberikan kepada kita ini. Apa dia? Tubuh badan kita ni, anggota kita, atau kita punya perasaan kita ini, kita gunakan untuk apa? Untuk taat patuh pada Allah SWT. Semua itu adalah amanah. Dan ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud bahawa Nabi SAW menyebut, bersabda, al-qatlu fi sabilillah yukaffiru dhunuba kullaha. Yukaffiru dhunuba kullaha. Terbunuh di jalan Allah SWT itu, mati syahid maksudnya, syahid dunia akhirat, akan menghapuskan semua dosa. Semua dosa. Al-qala, ataupun baginda berkata, bersabda, kullu syai'in illal amanah. Semua, kullu syai'in, semua dosa. Kecuali amanah. Amanah sangkut, tuan-tuan dan puan-puan, dalam sebuah hadis disebut bahawa sehingga kan di akhirat sana nanti, kalau kita tidak selesaikan di dunia, kambing yang tidak bertanduk, pernah ditanduk, dikhianati oleh kambing yang bertanduk pun, dia mendapat keadilan. Kambing yang tak bertanduk itu kena buli misalnya, dia dapat keadilan di sana. Baik. Dan para sahabat, masuk Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Ubay bin Ka'ab menyebut al-amanatu fi kulli syai'in. Amanah itu ada dalam setiap sesuatu. Fil wudu, dalam wudu. Tuan-tuan kena ambil mayang betul-betul. Satu kali Nabi SAW nampak sewaktu para sahabat mengambil wudu, kalau tidak silap waktu asar, ada kesan putih di belakang tumit. Nabi SAW menyebut wailul lil aqab. Neraka wail bagi tumit-tumit. Maksud tumit-tumit yang tidak disempurnakan wuduknya. Wuduk taharah ada sekecil kena menjadi syarat kepada sembahyang. Tak ada syarat, tak sah sembahyang tu. Tak sah sembahyangnya. Tak sah sembahyang, tak sah rukun Islam, tak sah rukun Islam, tak sah rukun keselamatan kita, tuan-tuan dan puan-puan. Ya, walaupun hanya betul besar mana sangatlah belakang tumit tu putih je, yang tak kena air. Jadi kena gosok mulut-mulut. Amanah. Wassalah, mayang, wazzakah, zakat.
Wal janabah, mandi junub. Angkat ada besar misalnya. Wassaum, puasa. Wal kail, timbangan. Wal sukatan, kail ni sukatan. Wal wazn, timbangan. Wal wada'i, dan barang-barang simpanan orang pada kita, itu semua adalah amanah. Bagi orang yang berniaga contohnya, tunaikan amanah perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Saya orang berniaga juga tuan-tuan dan puan-puan. Jadi di rumah saya tu memang ada semua dacing, timbangan. Jadi terkadang-kadang kalau ada nampak dacing, saya letak juga barang orang jual. Kalau kita rasa macam tak cukup di timbangan ni, kebetulan ada dacing tu, bukan beli dacing tu semata-mata nak apa orang kata, nak timbang barang yang kita beli. Itu macam nak sangka buruk sikit lah kan. Tak cukup. Satu mata, dua mata. Tak cukup tuan-tuan dan puan. Wailul lil mutaffifin. Wailul lil mutaffifin. Ancaman. Ada satu surah Al-Mutaffifin dalam Al-Quran. Mengancam dengan neraka wail orang yang tidak mencukupkan timbangan dan takaran, sukatan. Jadi tuan-tuan dan puan, amanah. Tak payah buatlah untuk 100 gram, 200 gram. Kita tak payah beli. Kita pergi tak akan pergi beli dari situ. Barang-barang kali peniaga-peniaga yang tidak mencukupkan timbangan ini, tipu timbangan ni, dia rasa barang-barang kali dacing tu hanya ada di kedai dia kot. Orang tak boleh timbang. Bahaya. Baik. Lebihkan. Tak, lebih tu. Tunjuk kat dia ni. Lebih dah 100 gram. Lebih dah 200 gram. Orang suka. Ada? Pasal manusia ni, dia akan suka kalau menang belah dia. Menguntungkan dia. Peniaga A dengan peniaga B. Peniaga A, kita cerita peniaga nanti tak? Peniaga A isi. Lepas tu dia pergi timbang. Lepas tu dia lebih timbangan. Dia ambil balik. Peniaga B dia isi. Lepas tu dia bawa lebih sikit. Dia pergi timbang. Kurang. Dia isi. Cukup. Kedua-dua peniaga A dan B menimbang betul-betul 1000 gram, sekilo belaka. Tapi kenapa peniaga B yang lebih disukai walaupun menimbang timbangan yang sama? Kenapa tuan-tuan? Sebab yang A ambil, kita kata dekatnya lebih sikit pun ambil juga. Tuan-tuan, saya pernah sekali tuan-tuan dan puan beli nasi lemak. Dia ambil kacang, bubuh. Lepas itu dia sulah. Lebih sulah barangkali. Dia kira 1, 2, 3, 4, 5, 6 butir. 6 butir. Dia 5 butir je setiap. 5 ulas kecil tu je. Besar ni je. Dia kulis tu tuan-tuan. Sulas. Kita nampak. Ya Allah ya Karim, kata. Betul lah itu hak dia. Tapi Allah SWT akan beri rahmat kepada peniaga yang bertasamuh ataupun pembeli yang bertasamuh. Ada lebih sikit bagian kita, keep the change. Bagian meniaga, tambahkan sikit sebutir, 2 butir, seekor lagi ikan contoh. Dapat rahmat. Allah beritahu, Rasulullah SAW beritahu. Ini kan sulah, bayanglah tuan, sulah kacang betul. Agak-agak ada di dunia ni. Ada. Saya tengok. Saya dah jumpa. Baik. Jadi, atau tuan-tuan dan puan, peniaga B disukai sebab apa? Tambah bagian kita. Bagian pembeli. Baik. Itu padahal serupa timbangannya. Amanah kepada siapa? Amanah kepada diri sendiri.
Dia sendiri. Inna li nafsika alaika haqqa. Kita ada hak yang akan menuntut diri kita. Apa dia? Makan, minum, berikan makanan yang sihat-sihat. Jangan makan yang tak sihat. Ada? Tidur, biar cukup. Lepas itu, semua-semua lah tuan-tuan dan puan-puan. Kemudian, pada apa? Kepada keluarga kita, utamanya isteri kita. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Semua kamu adalah pemimpin dan kamu akan ditanya tentang kepimpinan kamu. Bermula daripada pemimpin paling atas, dia akan ditanya tentang rakyat dia. Kita ini akan ditanya tentang pimpinan kita, anak isteri kita. Anak isteri kita akan ditanya juga pimpinan dia, rumah tangga dia. Dan akhir sekali kalau kita tinggal seorang, kita akan ditanya tentang tangan kita, tentang kaki kita, tentang telinga kita. Itu adalah semua amanah. Digunakan untuk taat atau untuk maksiat. Contoh. Akan ditanya. Baik. Wa idza hakamtum bil adli. Nah, wa idza hakamtum bainan nasi. Apabila kamu menetapkan hukuman ataupun menghukum ataupun menjatuhkan hukuman di antara manusia, an tahkumu bil adl. Hendaklah kamu menghukum, menjatuhkan hukuman itu dengan adil. Adil di sini kalau mengikut ta'rif dalam kitab ini, isalul haqqi ila sahibihi min aqrabi tariq. Menyampaikan hak itu kepada tuan punya hak dengan sedekat-dekat jalan. Sama ada pemerintah satu atau hakim yang memutuskan hukuman, mufti, qadhi yang mengeluarkan hukum hakam, maksudnya yang menjelaskan hukum hakam agama, sehinggalah peringkat individu kita dengan anak-anak kita, tuan-tuan dan puan-puan, kena adil. Kalau kecenderungan hati kita lebih suka lebih kepada anak sekian-sekian, itu tidak ada masalah kerana kita tidak mengawal hati kita sebenarnya. Tapi jangan tunjuk. Kalau nak bagi semua. Bagi serupa. Kalau tak nak bagi, jangan bagi semua. Jangan nampak pilih kasih, diskriminasi. Itu tidak adil. Tidak adil. Kalau nak bagi semua. Kalau tak nak, biar. Itu tuan-tuan dan puan-puan. Jangan nampak berdosa. Baik. Saya tak apa. Kalau panjang pula menyimpang-nyimpang. Tapi itu keadilan. Innallaha ni'ma ya'izukum bih. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberi mau'izah, memberi mau'izah ni tuan-tuan faham apa ni dah jadi bahasa Melayu kan? Memberi pengajar, memberi nasihat, panduan. Nak terima macam mana? Itulah dia panduan nasihat yang terbaik kalau kita. Mau'izah terbaik. Mau'izah terbaik apa? Yang pertama, tunaikan amanah dan berlaku adil. Jangan berlaku zalim. Jangan melakukan kezaliman. Kezaliman tuan-tuan dan puan adalah satu perkara yang besar. Walaupun dilakukan kepada siapa? Kepada orang-orang yang tidak Islam. Walaupun kepada binatang sekalipun. Jangan khianat. Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu zalimun. Jangan sekali-kali kamu sangka
Allah SWT lalai daripada apa yang dibuat oleh orang-orang zalim. Dan yang paling zalim saja, yang tidak adil dia lawan pada keadilan, kezaliman. Al-adlu az-zulmu lawannya. Dan dia kata min akhtari anwa'iz zulmi, hak paling bahaya sekali kezaliman ini ialah al-hukmu bighairi ma anzalallah, berhukum dengan apa yang tidak diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa zulmul hukam, dan kezaliman yang dilakukan siapa? Oleh para pemerintah. Wa zulmul qudah, kezaliman yang dibuat oleh hakim, orang yang memutuskan hukuman. Ataupun dulu qudah ni dia hakim dan mufti, maksudnya dia mengeluarkan hukum hakam menurut ijtihad syaraknya, kemudian menjatuhkan hukuman itu berdasarkan kepada Al-Quran dan hadis. Maka dia buat hukuman yang tak betul, yang menzalimi, itu sebesar-besar dosa zalim yang paling besar, ataupun kezaliman yang paling bahaya. Innallaha ni'ma ya'idhukum bih. Innallaha kana sami'an basira. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sami'an atas sirah sifat musyabbahah, maksudnya mubalaghah, bersangatan. Sebab itu kita terima sami' ni kita terima yang maha mendengar, basiran yang maha melihat. Allah SWT maha mendengar apa sahaja yang dilakukan oleh apa? Oleh siapa-siapa yang diamanahkan, yang tidak amanah. Ya Allah lihat, Allah tengok. Dan siapa-siapa yang tidak berlaku adil, Allah dengar apa bisikannya, apa perancangannya, apa yang dilakukan. Semua itu akan dibalas. Ya. Bukan setakat Allah SWT bukan setakat nak beritahu Sami' itu Allah maha mendengar, Basir Allah maha melihat, tetapi di sini ada ancaman. Awas gitu. Jaga-jaga. Allah maha melihat, Allah maha mendengar, ya. Kalau kita sebut pada anak kita ke anak murid kita ke Allah maha melihat, Allah maha mendengar, ya. Bukan kita nak beritahu Allah itu, maksudnya hanya nak beritahu Allah itu bersifat demikian. Tetapi apa? Ada ancaman. Ada ancaman di situ. Awas, ini perkara besar. Jangan buat ambil sambil lewat saja. Kita lupa tadi tuan-tuan dan perempuan nak sebut sababun nuzul ayat ini. Ayat yang ke berapa tu? 58. Sebab nuzul. Sebab nuzul ni sebab turun ayat ini. Sebab turunnya pada tahun 8 Hijri, Nabi SAW masuk ke Mekah dengan 10 orang, 10 batalion tentera Islam masuk dan membuka Mekah itu. Dia sebut Fathu Makkah. Mekah jatuh ke tangan Islam pada tahun 8 Hijrah. Maka Nabi SAW terus menuju ke mana? Ke Masjidil Haram. Nabi bertawaf. Dan Nabi tolak dengan tongkat ni patung-patung berhala, ada 300 lebih di situ menyeruntuh. Kemudian Nabi SAW minta kunci Kaabah untuk masuk ke dalam Kaabah. Kunci itu dia pegang oleh Utsman bin Talhah. Kunci Kaabah itu. Dan kunci Kaabah ni dipegang oleh keluarga Utsman bin Talhah ni. Dia sebut Bani Talhah. Sejak daripada zaman jahiliyah lagi. Maka Nabi SAW minta kunci itu. Dan masuk ke Kaabah. Bila Nabi SAW keluar, Nabi baca ayat ini tuan-tuan dan puan. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha
Jadi kata Sayyidina Umar, beliau tak pernah dengar ayat ni dibaca oleh Nabi SAW sebelum ini. Dan kesimpulannya bahawa ayat ini turun dalam Kaabah. Turun dalam Kaabah. Dan Nabi SAW panggil Osman bin Talha ni, dan Nabi serahkan kunci itu kepada Osman bin Talha. Ya. Jadi bermula daripada zaman jahiliah, zaman Nabi SAW dan berterusan ke zaman kita ini, kuncinya dipegang oleh keluarga inilah, disebut Bani Talha. Tidak ada siapa yang berhak untuk mengambilnya. Dan Rasulullah SAW sendiri pun serahkan semula kepada keluarga Bani Talha ni. Ya. Dalam Kaabah tu adalah sikit, ada patung yang Nabi SAW patah-patahkan. Tapi ada disebarkan apa? ada yang menyebut ada gambar Maryam lah dan sebagainya. Tak apa, itu masuk bab lain lah. Cuma zaman-zaman dulu boleh masuk Kaabah ni, orang biasa pun. Mengikut cerita mak mentua saya, dia kali pertama naik haji tahun 57, naik kapal 16 hari pergi, 15 hari balik, sebulan pergi balik. Dia sempat masuk Kaabah, masuk dalam Kaabah tahun 57. Jadinya sekarang ni kalau tuan-tuan nak masuk Kaabah, jadi Perdana Menteri lah kot, baru boleh. Jadi menteri pun belum tentu. Baik. Itu dia ni. Walaupun ada sedikit kita nak cerita, walaupun sebenarnya diminta oleh Al-Abbas, bapa saudara Nabi, juga ada kata Sayyidina Ali juga minta supaya mereka yang memegang kunci Kaabah itu dan menjaga urusan haji. Tapi tidak diberikan oleh Nabi SAW. Nabi tak pulangkan amanah itu kepada ahlinya. Iza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantazirus sa'ah. Tak kena hadis tu. Kalau amanah yang lain lah, maksudnya bukan saya nak kaitkan dengan cerita ni, saya silap baca sebenarnya hadis itu. Tapi tuan-tuan nak dengar, apabila disandarkan, diberikan satu-satu urusan itu, satu-satu amanah itu kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kiamatnya. Saya tersebut hadis tu sebenarnya secara spontan, tapi bukan nak memaksudkan dengan sabab turun tadi, tuan-tuan jangan salah faham. Pokok nanti Nabi serahkan kepada Sayyidina Ali ke, kepada pakciknya ke, ataupun keluarga baginda ke, akan jadi kacau bilau, nak pecah amanah dan sebagainya. Akan jadi apa orang kata? Tak boleh dipimpin selain tak boleh dipegang oleh selain daripada keluarga Bani Talha. Tak. Tuan-tuan yang salah faham. Saya tersilap baca hadis itu di dalam konteks ini. Baik. Cukup dulu setakat itu. InsyaAllah kita sambung lagi ayat yang berikutnya itu di masa-masa akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri majlis kita dengan membaca surah Al-Asr dan tasbih kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.